Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Faradini. Kami dari Politeknik Tunku Sultan Bahagia. Kami nak interview Encik lah pasal case study untuk entrepreneurship. So, yelah kami nak interview Encik lah. Nama saya Faradini. Elisa. Ya. Cepatlah. Saya Elisa Balkis. Saya Fatina Izzati. Okay. So, boleh kenalkan. Saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okay, boleh. Okay. Nama saya Muhammad Farhan bin Malaysia. Okay. Farah. Ya. Kenapa? Nama saya Muhammad Yusuf. Sedia maklum, saya memang ada buat bisnes lah. Bisnes dan boleh tanyalah soalan seterusnya. Okay. Boleh sambung untuk interview ini. Okay. Sekejap Saya ya Allah. Okay. Kejap saya tanya. Okay. Kejap Okay, apakah kisah di sebalik perniagaan ni? Kira sebalik Abang jual tu channel ni, apa kisah di sebalik dia? Kisah? Kisah yang macam mana tu? Macam Kisah permulaan lah. lebih kurang macam tu lah. Okay. Sebelum tu saya membuat perniagaan kedai makan. Kedai makan tu menyediakan sarapan pagi. Iaitu canai, ada minuman dan ada sedikit nasi lemak lah. Okay. Asalnya perniagaan ini adalah milik ayah saya. Perniagaan ni bermula dari ayah saya masih bujang. Jadi perniagaan ini sudah lama, lebih kurang dalam 30 tahun. Oh, kira dah lama dah. Saya meneruskan perniagaan ni sampailah sekarang. Okay. Bila macam ciri kan, macam mana Encik tentukan struktur organisasi perniagaan ni? Macam siapa yang mula-mula uruskan, lepas tu lepas pada tu dah bahagikan perniagaan ni dekat siapa? Macam sedia maklum, perniagaan ini memang ayah saya punya sebagai pemilik. Sekarang ni saya telah mengambil alih perniagaan ini. Jadi saya telah menjadi sebagai pemilik ataupun owner perniagaan inilah. Dan saya dibantu oleh adik saya untuk dalam meneruskan perniagaan ini. Dan saya juga mempunyai 4 orang pekerja. Organisasi ni kecil je sebab dia kedai makan je. Buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Dan hari apa? Perniagaan ini bermula dalam pukul 7 pagi sampai 12.30 hari. Setiap hari kedai ini dibuka. Okay.
Saya untuk soalan seterusnya saya bagi dekat Elisa. Okay, Elisa. Tak panggil abang kecil ni. Alhamdulillah. Okay, lancik lah. Apa yang mendorong Encik untuk mulakan perniagaan? Apa dorongan? Okey. Dorongan. Macam sedia maklum, perniagaan ni adalah perniagaan warisan. Jadi saya sebagai waris kepada pemilik asal perniagaan ini bertanggungjawab untuk meneruskan perniagaan ini dan legasi ini, dan menjadi satu budaya kami sekeluarga untuk berniaga supaya perniagaan ini tidak mati di tengah jalan. Kira dorongan dia sebagai family business, perniagaan kira sentimental value lah. Contoh kalau macam tak start berniaga kan, apa pekerjaan Encik? Kalau saya bukan dalam bidang perniagaan lah. Kalau bukan dalam perniagaan Kalau bukan dalam perniagaan, saya mungkin menjadi technician dalam bahagian kereta. Sebab itu memang minat saya lah dari sekolah lagi dalam engineering otomotif. Tapi disebabkan untuk meneruskan legasi perniagaan ini, saya mencuburi bidang perniagaan ini. Apa kekuatan atau kelemahan perniagaan Encik ni? Kekuatan perniagaan ini, perniagaan ini adalah perniagaan yang sudah mula bertapak lebih kurang dalam 30 tahun. Jadi kekuatannya banyak pelanggan, terutama sekitar Petaling Jaya, Taman Medan. Ramai yang sudah kenal perniagaan roti canai ini sejak dari 30 tahun lepas lagi. Kelemahannya adalah seperti kita tahu, roti canai ini satu makanan kegemaran rakyat Malaysia. Jadi banyak kedai-kedai roti canai, restoran mamak dan sebagainya beroperasi, utamanya sekarang ni berbanding dulu. Sekarang ni kira persaingan tu makin bertambah dan makin ramai. Next soalan dekat Fah pula. Okay. Dalam perniagaan ni abang ada mentor tak? Macam idola lah. Macam tu. Okay. Idola abang. Mentor sudah semestinya lah ayah saya lah sebagai founder ataupun owner asal perniagaan ini lah. Dari macam mana dia mula, kesusahan yang dia hadapi pada permulaan perniagaan ini dengan modal tak ada. Jadi dia harungi segala cabaran ni dari di awal dia muda sampailah saya yang mengambil alih perniagaan ni. Jadi dari kisah dia untuk mula perniagaan ni, dari setiap langkah ke langkah untuk meningkatkan dan menaik taraf perniagaan ini, segala cabaran itu menjadi saya punya motivasi dan saya ambil ayah saya sebagai mentor dalam bidang perniagaan ini.
Kira cik ni generasi kedua lah kan? Ya betul. Cik ada buat macam pembaharuan ke ataupun sama je macam resepi ke, just ikut yang ayah cik buat lah. Macam tu lah. Sekarang ni kami masih mengekalkan tradisi dari apa yang ayah saya dah buat. Contoh macam kualiti dan rasa roti canai tu, rasa kuah dan sambal je. Kami cuba mengekalkan rasa tu supaya pelanggan sentiasa kenal itu adalah roti canai daripada turun temurun. Ada tak macam risiko yang cik hadapi macam dalam perniagaan? Beberapa lah yang cik rasa yang cik boleh kongsikan. Dalam perniagaan roti canai ni, apa-apa perniagaan pun risiko tu mesti ada. Tapi risiko tu bergantung pada perniagaan tu dan berbeza-beza. Bagi roti canai ni risiko dia sudah tentulah kualiti tepung, kualiti bahan-bahan mentah dia. Sekiranya kualiti bahan-bahan mentah ni dari awal sudah kurang berkualiti, jadi pengakhirannya kualiti roti canai tu akan menurun. Contoh macam tepung basi, tepung rosak, tu risiko tak ada kerugian lah. Ya, akan ada kerugian sebab itu risiko setiap peniaga roti canai yang akan hadapi. Sepanjang cik berniaga roti canai, berapa kerugian yang paling banyak lah cik pernah alami? Kerugian Tambah-tambah pula macam COVID ni kan? Pasal musim COVID ni pula orang dah jarang makan kat luar. And then macam mana encik dapat keuntungan tu? And then kalau risiko barang rosak, macam mana encik handle lah? Risiko tu kita tak boleh lari, tapi kita kena ada plan seterusnya untuk recovery risiko tu. Contoh kita kena ada stok yang cukup lah untuk menghadapi risiko. Contoh kalau tepung dah rosak, so kita kena ada ready stok yang ada untuk buat balik roti canai yang baru. Di musim COVID ni agak terjejas jugalah, sebab macam sekarang pun ramai pelanggan yang dah kurang keluar rumah. Jadi numbers of customer tu menurun. And encik ada buat untuk macam perkhidmatan COD ke, delivery kepada customer sepanjang COVID? Encik buat online lah. Awal-awal PKP masa bulan 3 tu ada buat ambil order online lah dan COD, tapi di sekitar kami Medan je, sekitar kawasan perumahan. Encik iklankan encik punya perniagaan tu macam mana? Dekat media sosial? Dekat yang media macam mana? Dekat WhatsApp, dekat grup-grup komuniti, grup-grup dalam contoh kawasan perumahan. Itu je kot. Ada lagi ke nak tambah? Elisa ada apa-apa nak tambah? Tak ada kot. Apa kegagalan yang pernah abang lalui? Macam tu. Pernah dah jawab ke tu mungkin? Kegagalan tu mungkin saya tak merasai sekarang, sebab perniagaan ni dah memang menaik kan? perniagaan tradisi sejak 3 bulan lepas. Mungkin kegagalan tu telah dialami oleh ayah saya sendiri. Jadi setiap kegagalan tu dia akan diambil kira dan dia akan tambah baik lagi lah.
penambahbaikan setiap kegagalan itu. Apa matlamat abang Kalau contoh untuk macam sekarang? Okay. sorry. Ya. Apa matlamat abang bila macam yelah dah COVID apa semua ni, apa matlamat untuk macam nak naikkan lagi jualan harian. Macam sekarang kan tengah PKPB di kawasan Selangor, so mungkin daerah itu je kot yang macam boleh keluar kan, macam ke just still buka macam biasa je? Sekarang ni masih buka macam biasa je, tak ada untuk perkhidmatan COD pun kami dah tak buat sebab kami kekurangan kerja untuk perkhidmatan itu. Kami cuma buat membuka perniagaan seperti biasa lah. Okay, itu je yang saya nak tanya. Faz nak tanya apa? aku dah lupa. Contoh dalam masa sebulan berapa keuntungan yang abang boleh dapat lah, contoh bersih. Contohlah. Sebulan? Dalam masa sebulan macam tu lah. Masa sebelum PKP ni, sebelum hadirnya COVID di Malaysia. Masa PKP ni lah. Sebelum beza tak? Masa sebelum COVID ni dan selepas. Dua-dua nak. Okay. Aku tak buka kan? Perbezaan tu ada. Memang bisnes jatuh lah. Dari segi customer pelanggan tu sentiasa ada. Bezanya customer yang datang dine in makan dekat kedai tu berkurang. Banyak customer take away lah. Kalau pendapatan tu kena bercakap juga ke? Ikut lah. Kalau tak nak share pun tak apa. Kita maaf. Sekadar Boleh je bertanya. share, Ikut abang lah. Kalau sebelum-sebelum ni pernah capai dalam 25 ke 30 ribu sebulan. Sebab berbanding kira berbeza lah dengan selepas PKP kan. Sebab yelah orang macam jarang PKP kan tak keluar. Tapi yang untungnya perniagaan makanan ni, walaupun krisis ekonomi ke apa-apa COVID ke, perniagaan makan ni sentiasa akan berjalan sebab orang sentiasa akan cari makan. betul. Jadi di situ kurang sikit risiko terkesan dengan apa-apa situasi. Okay. So ada lagi tak yang nak tanya abang ni pasal Elisa. Tak ada kot. Apa lagi nak tanya? tak ada kot? Apa lagi? Tak ada kot. Tak ada kot. Tak ada. Okay, kalau macam tu terima kasih bagi kerjasama untuk kami interview abang pasal kedai roti canai. InsyaAllah ada rezeki kami mai tiba. Dan terima kasih juga bagi luangkan masa untuk kami macam tanya banyak pula soalan. Okay, terima kasih sekali lagi. Apa-apa nanti wah, tak adalah. Okay, tu je saya nak bagi tahu. Okay, anything daripada Elisa dan Fa boleh nak cakap? Tak ada pun. Tak ada kot. Pada dah cakap semua. Okay, kalau macam tu Itulah untuk korang semua untuk final okay. projek ni. Ya Allah, terima kasih. Semoga berjaya. Terima Maaf kasih. juga atas gangguan tadi. Tak apa. Masalah lain kan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam.